InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please tolong tengok suara okey kan, sebab hari ni tak pakai mikrofon ni. Tolong cek suara insya-Allah. Kalau tak okey saya kena kuat sikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada petang ini untuk sama-sama bertemu dalam satu majlis yang kita susun insya-Allah dalam rangka untuk kita membina kekuatan kita sama-sama dengan Islam, kekuatan dengan tarbiyah Islam. Kerana kekuatan dengan tarbiyah Islam adalah merupakan kekuatan yang asasi, kekuatan yang asasi. Semua perkara yang berlaku dalam hidup kita sekiranya tidak berasaskan kepada tarbiyah, maka kita tidak akan ada kekuatan yang sebenar. Maksud kekuatan yang sebenar ni ialah kekuatan yang boleh kita hubungkan dengan kejayaan di dunia dan di akhirat. Sebab itulah kita lihat segala perkara, dan bukanlah tarbiyah bukan segala-galanya, tetapi semua perkara bermula dengan tarbiyah insya-Allah. Baik, untuk memulakan, mari sama-sama kita mentajdidkan iman kita, syahadah kita, dengan kita membina satu perasaan bahawa kita ingin mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin mempraktikkan, meningkatkan iman kita, takwa kita, ihsan kita. Ingin sama-sama kita berubudiyah kepada Allah, sama-sama kita berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul pada petang ini, walaupun mungkin sebahagian daripada kita kerja, yang mungkin dengan urusan masing-masing, tapi insya-Allah mudah-mudahan kita rakaman kita ini akan dapat sampailah kepada mereka, walaupun tidak mengikuti secara live insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan cuba berbincang berkenaan dengan satu perkara yang penting, yang setelah kita memohon rahmat Allah dalam bulan puasa, maka dalam bulan Ramadan ini kita ingin sama-sama mendapatkan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakah, dan barakah itu bermula dengan 10 yang kedua. 10 yang pertama ni kita mendapatkan rahmat Allah. Allah memberikan rahmatnya kepada kita.
yang mana dengan rahmat itu Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk kita sama-sama meningkatkan diri kita, bersungguh-sungguh dan sebagainya lah. Dan untuk 10 yang kedua ini Allah gambarkan melalui Rasulullah SAW bahawa adalah merupakan hari-hari di mana Allah akan mengampunkan dosa kita. Dan hari-hari Allah akan mengampunkan dosa kita, Allah akan memberi kekuatan kepada kita. Maka kita nak sama-sama merasai bahawa sesungguhnya pada hari-hari yang begini kita hendaklah memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana taubat itulah merupakan pintu kepada perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan sampai pada Allah kalau kita tidak masuk ke pintunya. Pintunya ialah at-taubah. At-taubah. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan pada hari ini sebahagian daripada perkara yang berkenaan dengan taubat untuk ulang kaji kita, dan kemudian insya-Allah kita akan sambung kalau tak sempatlah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Saya mulakan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang iftaradallahu anhu azza wa jal siyamahu wa inni sanan tulil muslimin qiyamahu faman samahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubi kayaumil waladhu ammu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan iftaradallah wa azza wa jalla, sesungguhnya Allah telah bersabda, dia telah mewajibkan berpuasa. Jadi Allah mewajibkan puasa, dan terutama dalam bulan inilah, bulan Ramadan. Dan wa inni sanantu lil muslimin, dan aku mempersunahkan untuk Nabi mempersunahkan kepada orang Islam itu qiyamahu, iaitu kita bangun malam, solat malam. Jadi Allah memfardukan solat puasa. Maka Nabi kata apa? Wa inni sanantu lil muslimin. Jadi aku mempersunnahkan, maknanya Rasulullah ajar sahabat-sahabat semua supaya mengikut sunnah qiyamahu. Qiyamahu ni maknanya bangun malam, qiyam. Jadi Nabi gambarkan kepada kita, maknanya kalau kita puasa sahaja pada siang hari tetapi kita tidak menghidupkan malam, seolah-olahnya macam tak lengkap, tak sempurna. Jadi cara kita di dalam bulan Ramadan ni adalah siangnya berpuasa, malamnya berqiyamul lail, qiyam. Kemudian Nabi kata apa? Faman samahu imanan wa ihtisaban. Maka siapa-siapa yang berpuasa padanya itu imanan, dengan sepenuh keimanan, wa ihtisaban, dan juga dia mengharapkan ihtisab. Ihtisab ni apa? Mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kharaja min dzunub, maka dia akan keluar daripada bulan inilah, digambarkan kayaumi waladathu ammuh, iaitu sebagaimana dia keluar daripada perut ibunya. Dosanya itu tak ada dosa, seolah-olah dia baru dilahirkan daripada ibunya. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, kalau kita sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini, sungguh-sungguh kita berpuasa siangnya dengan sepenuh keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, dan kemudian pada malam hari kita qiyam, kita bangun malam dengan sepenuh keimanan dan sepenuh pengharapan, ihtisab, sepenuh pengharapan kita kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata apa? Kita akan keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan tak ada dosa, seperti bayi yang keluar daripada perut ibu. Maka di sinilah kita lihat bahawa sesungguhnya apabila kita berada dalam bulan Ramadan ini, setelah kita memohon rahmat Allah yang lepas-lepas, kita telah mengajar, kita telah berkongsi bagaimana kita perlu sentiasa memperbanyakkan
zikir dan doa untuk memohon rahmat, kita menggunakan Ismul Azam, kita menggunakan nama-nama Allah yang agung. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Kita mohon pada Allah, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri, rahmatilah aku, berilah pertolongan, berilah perlindungan kepadaku. Ataupun kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha berdiri dengan sendirinya, kan? Maka wahai Tuhan yang maha maka rahmatilah aku, berilah aku rahimu, rahmanmu, macam itulah. Jadi dari sinilah kita lihat, apabila kita menyebut Ismul Azam, nama-nama Allah yang Al-Hayyu, yang Al-Qayyum, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka Allah tentulah akan memberikan kebaikan yang banyak, rahmat yang banyak. Maka untuk kita meneruskan perjalanan kita dalam bulan Ramadan ini, supaya Ramadan ini ada bekalan, membina kekuatan kita untuk bertembung dengan bencana, fitnah, bertembung dengan kesusahan, masalah, maka Nabi menggambarkan kita supaya kita berpuasa dan qiyam, bangun malam, dalam keadaan kita beriman, dengan sepenuh iman, yakin dengan Allah, dan kemudian dalam keadaan kita berharap kepada redha Allah. Dan untuk itu Nabi menggambarkan bagaimana bila kita keluar daripada bulan Ramadan ini dalam keadaan kita benar-benar beriman, dalam keadaan benar-benar kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka sudah tentulah Allah akan mengampunkan dosa kita. Bila dia sebut ampunkan dosa kita itu, maka satu perkara yang kita nak kena rasa di sini, bagaimana Allah berfirman, wa tubu ilallah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai, dan bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubatlah kamu semua sekalian, jami'an, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Jadi daripada apa yang digambarkan oleh Rasul Allah SWT ini, menunjukkan kepada kita bahawa kan Allah memerintahkan kita supaya bertaubat. Bertaubat ni maknanya kita nak membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan diri kita. Dan taubat yang dilakukan oleh seorang mukmin dalam saat pada ketika dia sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan satu kewajipan. Jadi taubat ni bukan sunat. Hukum taubat ni bukan sunat, wajib. Wajib. Diperintahkan oleh Allah dan didorong, digalakkan pula oleh sunnah yang disepakati kewajipannya oleh seluruh ulama. Sama ada ulama yang memokus oleh syariat, tariqah ataupun hakikah, yang zahir ataupun yang batin. Jadi taubat ni wajib, tuan-tuan. Taubat ni wajib. Satu ketika As-Sahal bin Abdullah telah berkata di dalam kitabnya Qutul Qulub, juz yang pertama, Allah menggambarkan kepada apa yang disebut oleh Sahal bin Abdullah rahimallah, bagaimana dia kata, barang siapa yang berkata bahawa taubat tidak wajib, maka ia telah kafir. Ini disebut dalam barang siapa yang bersetuju dengan perkataan seperti itu, maka ia juga kafir. Jadi siapa yang cakap taubat tak wajib, kata Sahal bin Abdullah, dia kafir. Siapa yang setuju dengan cakap itu juga dia kafir. Maka dia berkata tidak ada yang lebih wajib bagi makhluk daripada melakukan taubah, dan tidak ada hukuman yang lebih berat atas manusia selain daripada ketidakpengetahuannya tentang ilmu taubah dan tidak menguasai ilmu taubah. Jadi apabila kita memahami untuk berjalan kepada Allah terutamanya, maka taubat ni wajib. Sampai sebagian ulama menggambarkan kafir kalau kita menolak bahawa taubat ni wajib. Jadi kata, maka kita tengok Allah perintahkan kita supaya bertaubat. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Allah menggambarkan surah Al-Hujurat ayat 11, siapa-siapa yang tak mahu bertaubat, fa ulaika humuz zalimun, maka dia telah menjadi orang yang zalim.
Jadi ini tergantunglah kepada dosanya itu. Jadi ini dalil menunjukkan bahawa taubat itu wajib. Taubat itu wajib. Jadi siapa yang tak taubat, Allah kata zalim. Zalim maknanya zalim ni akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah Allah perintahkan watubu ilallah. Watubu ilallahi jami'ah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah dan orang-orang beriman, wahai orang beriman, supaya kamu beruntung. Daripada sahabat Rasulullah SAW, Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini, seseorang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Jadi kalau kita bertaubat, maka seolah-olah kita tidak berdosa. Allah ini Maha Pengampun. Dan jika Allah mencintai seseorang hamba, pasti dosa itu tidak akan membahayakannya. Jadi kalau Allah sayang kepada seseorang, dia buat dosa, dosa itu tidak akan membahayakan dia. Apa maksud tidak membahayakan dia? Dia bertaubat. Dia bertaubat. Jadi maknanya orang yang beriman ni buat dosa tak orang beriman? Orang beriman buat dosa. Wali Allah buat dosa tak? Wali Allah pun buat dosa. Kan, awliya Allah buat dosa. Walaupun seorang awliya Allah dia buat dosa. Tetapi dosa yang dilakukan oleh orang yang Allah sayang, yang Allah cintai, kata Rasulullah SAW tadi, ialah dosa itu tidak membahayakan dia. Kenapa tidak membahayakan dia? Kerana dia bertaubat. Jadi kalau kita hari ini ada dosa, kita tak bertaubat, maka dia akan membahayakan kita. Sebab tu kita kena bertaubat. Bertaubat. Kemudian Allah, Nabi pun membacakan ayat Allah SWT, surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah sangat mencintai, mengasihi, yuhibbu. Allah sangat-sangat mengasihi orang-orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan dirinya, mutatahhirin. Jadi yang pertama, tuan-tuan dan puan, kita kena faham taubat ni wajib. Taubat ni wajib. Makna wajib ni kalau kita tidak buat, kita zalim. Kita zalim. Yang kedua, kita kena rasa bahawa taubat ini adalah merupakan tanda Allah memberikan kebaikan kepada seseorang yang berdosa. Jadi kita tak boleh lepas daripada dosa. Memang kita ni anak Adam yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keaiban. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan, memberikan kita kata tanda cinta dia kepada kita apabila kita berdosa, kita buat maksiat, kita buat mungkar, kita buat benda yang fahisyah, benda yang keji, kemudian kita bertaubat. Jadi sebab tu yang kedua, poin kedua sini, bila kita kata dia wajib, maka wajib tu kena buat. Bila kena buat, maka bila kita buat tu maknanya Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan ampunkan dosa kita. Jadi maknanya tuan-tuan, kita ada 4 suasana. Yang pertama, suasana nikmat. Bila Allah bagi kita benda yang kita suka, kita kena syukur banyak kat dia. Yang kedua, Allah bagi balak. Balak ni bila benda yang tak suka, kita tak suka, bencana, aksiden dan sebagainya, kita sabar, kita redha kan. Yang ketiga, Allah bagi kita boleh berlaku taat, sembahyang, boleh puasa, boleh baca Quran. Jadi bila kita berlaku macam tu, kita nak rasa bahawa kita ni seorang yang beruntung Allah pilih. Kita rendah diri ke Allah, tawaduk. Yang keempat, bila kita berdosa. Jadi bila kita berdosa ni, maka kita wajib bertaubat. Dan kemudian bertaubat, Allah ampunkan dosa kita. Maka seorang yang bertaubat, pasti dengan taubat yang benar, Allah akan ampunkan dosa dia. Macam itu. Jadi kita kena bertaubat. Sebab itulah, macam mana besar pun dosa kita, sampai peringkat syirik pun, maknanya seseorang tu melakukan syirik, dosa yang Allah SWT kata paling besar sekali. Dosa yang paling besar sekali adalah syirik. Kalau kita bertaubat, maka Allah ampunkan dosa kita. Jadi maknanya yang penting taubat. Dan tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian, sekiranya kita tidak bertaubat, apa jadi? Maka Allah akan bakar kita. Allah akan bakar kita, Allah akan azab kita. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali mereka yang bertaubat tu Allah ampunkan dosa dia. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah, maka hari ini kita nak kena rasa
kalau kita buat dosa, kalau kita ada kelemahan, kalau kita ada keaiban, kalau kita ada perkara-perkara yang kita kata jahiliyah dalam hidup kita, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kenapa? Kerana kewajipan kita bila kita ada kelemahan tadi ialah bertaubat. Wajib bertaubat. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan tidak bertaubat. Ini satu perkara yang penting lah untuk kita faham. Jadi sebab itulah pada hari ini kita nak kena sama-sama merasakan perlunya kita untuk melihat dan meneliti sensitif dengan dosa kita. Tak kira lah dosa yang kecil, dosa yang besar, mungkin dosa dalam bentuk kelalaian, mungkin dosa dalam bentuk kemalasan, mungkin dosa dalam bentuk kita ni menganiaya orang, ataupun dosa yang kita sendiri dengan diri kita, dengan Allah, dosa kita dengan keluarga kita dan sebagainya. Maka hendaklah kita rasa tak kiralah apa pun dosa kita, tak kiralah masa bila pun kita buat dosa, tak kiralah besar mana pun dosa kita, tinggi mana, hebat mana pun dosa kita, yang pertama wajib kita bertaubat. Dosa besar wajib bertaubat, dosa kecil pun wajib bertaubat. Maknanya bila kita bertaubat, maka kita tidak apa? Tidak akan berputus asa. Jangan putus asa. Sebab Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Jangan berputus asa. Siapa yang berputus asa ketika berdosa tak mau bertaubat, dia kata aku ni memang jahat, aku ni memang dilahirkan dengan keburukan, maksiat, tak boleh nak bertaubat, maka dia telah buruk sangka dengan Allah. Bila dia buruk sangka dengan Allah, maka Allah pasti murka pada dia. Sebab tu tak boleh kita kata aku ni tak ada peluang dah, aku ni banyak sangat buat dosa, aku bertaubat, buat balik, bertaubat, buat balik. Tak apa, yang penting bertaubat. Kalau kita buat, yang penting bertaubat. Jadi untuk kita melihat tentang peringkat-peringkat taubat ini, apabila kita melihat Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa rahimallah, Imam Al-Ghazali rahimallah, dia kata ada 4 tingkatan orang yang bertaubat. Kita tengok orang bertaubat ni ada 4 tingkatan. 4 tingkatan. Maknanya kita lihat bagaimana kita bertaubat ni, kita kat mana? Dalam sudut bertaubat ni kita kat mana? Sebelum kita masuk tajuk ni, tajuk 4 peringkat ni, kita nak tengok yang pertama sekali tuan-tuan, kita ni dosa apa yang kita sayang? Dosa apa yang kita sayang? Kalau ada dosa yang kita sayang, yang kita buat tanpa sedar, yang kita buat hari-hari, maka dosa itu perlu kita tahu yang itu akan menghancurkan kita. Yang kita rasa okey tu, yang kita rasa tak apa tu, dosa tu akan menghancurkan kita. Dosa itu akan membinasakan kita. Maka apa pun perkara yang Allah tak suka, wajib kita tinggalkan. Bertaubat. Ini syarat minima ahli syurga. Maknanya ahli syurga ni, kalau kita buat semua yang wajib, tinggalkan semua yang haram, insya-Allah kita akan jadi ahli syurga, tak disentuh oleh neraka Allah. Tapi apabila kita berdosa, kita rasa tak dosa. Berdosa, kita rasa putus asa. Berdosa, kita tak mau bertaubat. Maka maknanya kita ni telah pun meletakkan diri kita dalam kategori orang-orang yang qualified, orang yang layak untuk dibakar oleh Allah. Dan tuan-tuan, tak ada orang pun nak dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu yang amat menakutkan, yang amat mengerikan, dan yang lebih menakutkan, lebih mengerikan ialah apabila kita tak dapat redha Allah. Lagi takut, lagi ngeri. Allah tak redha kita, tuan-tuan. Macam kita rasa kalau mak buang anak, dan kita ni mak kita buang kita, ayah kita buang kita, saudara-saudara kita buang kita, kawan-kawan buang kita, manusia seluruhnya buang kita, tak ada pun yang sayang kita, semua buang kita. Tentulah sedih. Sedih, bukan sedih je, kita rasa cengkaman je, sampai kita rasa stres, trauma bila tak ada orang suka kita. Sebab itulah kita kata kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha kita, benci kita, maka pada masa itu kita ni seolah-olahnya kita akan dapat satu
satu malapetaka yang besar. Sebab tu kita kena bertaubat. Dan kemudian jangan putus asa. Sebab setiap kali bertaubat, Allah ampunkan dosa kita. InsyaAllah. Maka di sini ada empat tingkatan tentang taubat ini yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tingkatan yang pertama, yang paling tinggi sekali. Yang paling tinggi, kita tengok yang paling tinggi dulu. Yang paling tinggi sekali taubat ni ialah seorang yang bertaubat dan terus bertaubat. Taubatnya berkekalan sehinggalah ke akhir hayat dia. Ke akhir hayat dia. Jadi taubat yang pertama ni taubat orang yang kekal dalam taubatnya. Ini maknanya taubat orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapat redha dia. Untuk mendapat redha dia. Apa taubatnya? Dia bertaubat dan terus kekal sampai akhir hayat. Di mana dalam hatinya telah menyesal. Hati dia menyesal. Dan kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa. Ini yang pertama sekali. Ini adalah perkara yang penting, iaitu menyesal, tak nak buat dah. Dan orang yang ada kekuatan ini diberi oleh Allah tadi anugerah, maka dia akan boleh istiqamah. Apa maksudnya boleh istiqamah? Istiqamah ni lah maknanya kesempurnaan taubat. Jadi kesempurnaan taubat pada istiqamahnya. Dan inilah yang dinamakan sebagai taubatun nasuha. Taubat yang sebenar. Taubat yang hakiki. Yang mana taubat ini boleh menjadi penasihat kepada diri kita sendiri. Dan dia tak nak melanggar dah semua perintah Allah. Tak nak langgar dah semua larangan Allah. Maka dia telah bertaubat dalam keadaan penuh dengan keinsafan yang sebenar-benarnya. Jadi orang yang begini adalah orang yang jiwanya itu disebut mutmainnah. Orang yang tenang, jiwanya tenang. Tuan-tuan, rupa-rupanya kita buat dosa ni, kita tak nak taubat, kita ingat best. Ingat dosa ni best, contohnya melihat pornografi. Melihat pornografi. Ada orang kan, dia boleh berceramah, dia boleh berdakwah, dia boleh ajak orang kepada Allah, tapi jiwa dia terikat dengan lucah, bahan-bahan lucah. Pornografi, video ke, sama ada buku ke, ataupun gambar-gambar majalah ke, dia terikat. Dia suka sangat. Suka sangat pada pornografi ni. Jadi ini adalah merupakan dosa. Dan bila kita mengekalkan dosa, kalau asalnya dosa kecil, dia akan menjadi dosa yang besar. Bila kekalkan dosa tu, kita jadi dua dosa. Yang pertama kita berdosa, yang kedua kita kekalkan dosa. Kita kekalkan dosa. Jadi sebab tu dia kena bertaubat. Dan orang yang boleh bertaubat dengan penyesalan yang sebenar tadi, maka dia dah orang yang punya jiwa yang tenang. Disebut nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, iaitu jiwa yang tenang. Jadi orang yang tak ada dosa dalam hati dia, tak ada dosa dalam fikiran dia, tak ada dosa dalam hidup dia, maka jiwanya akan tenang. Jiwa akan tenang. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah. Jadi jiwanya akan tenang. Yang pertama, orang yang bebas dosa, jiwa tenang. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita kena fikir betul-betul. Pada hari ini kita berdosa, buat dosa. Kita berdosa, tetapi kita ingat dosa itulah yang paling baik untuk kita. Kita membuat saja. Tak mau tinggalkan, tak mau menyesal, tak mau tinggalkan. Dosa ni apa tuan-tuan? Dosa ni antara yang Allah larang kita buat, itu dosa. Allah suruh kita tak buat, itu dosa. Dosa juga apabila kita bermalas-malas, apabila kita lalai, juga bawa dosa juga. Ataupun kita tidak utamakan prioriti. Maksudnya buat yang ini, kita buat yang lain dulu. Kita khilaful aula. Kita tidak mengutamakan prioriti, itu pun dosa juga. Itu pun dosa. Maknanya bukan saja dosa kecil, dosa besar. Bukan saja dosa yang sakut dengan orang tadi yang kita minta maaf, kita cuba bayar balik apa yang kita dosa kat dia. Khilaful aula, kita khilaf. Kita rasa yang baik tu tak penting, yang tak baik tu penting. Contoh, kita rasa game lebih penting daripada sembahyang. Dosa tak? Dosa. Contohnya kita main game.
main game sampai waktu nak habis dah. Nak habis waktu. Maka lepas tu kita pun bekerja-kerja ambil waktu. Tiba-tiba habis sembahyang, tak sempat habis sembahyang, waktu dah tukar pada solat lain. Berdosa tak? Berdosa. Berdosa. Dan sebab tu yang pertama sekali, orang yang mempunyai kekuatan untuk menjadi orang yang bertaubat, yang beristiqamah tadi, maka jiwanya akan tenang. Jiwanya akan tenang. Sebab tu tuan-tuan, antara rahsia jiwa tenang ni ialah kita bebas daripada kelemahan, kelalaian, kemalasan, bebas daripada dosa. InsyaAllah. Yang kedua, peringkat orang yang bertaubat ini ialah orang itu bertaubat tapi belum dapat melepaskan dirinya dari berbagai dosa yang ada pada dia. Jadi yang kedua ni ialah kita bertaubat, istighfar, bertaubat, solat taubat, tapi kita belum dapat melepaskan diri daripada dosanya. Maknanya dalam hati kita ni masih belum tersentuh, masih belum disentuh, masih belum ada keinsafan, masih lagi belum disentuh oleh iman. Ni dia. Ni kedua ni, orang ni dia Islam, dia buat amalan Islam, tetapi dia buat dosa juga. Bila dia buat dosa, dia buat dosa tu, maka tiba-tiba dosanya tu tidak dapat ditinggalkan sebab hatinya belum menyesal lagi. Hatinya belum menyesal. Jadi sebenarnya at-taubatun nadamah, taubat itu adalah penyesalan. Maka dia tidak menyesal lagi dengan dosa-dosanya. Maka sebab itu dia boleh berulang, dosa itu boleh berulang. Allah firman dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman kepada kita tentang tubu ilallah, dan bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keseluruhan kesemua dosa-dosa kita tadi. Jadi golongan kedua ni, peringkat kedua ni ialah peringkat yang mana dia bertaubat, dia istighfar, dia baca doa-doa taubat dan sebagainya, tetapi hatinya belum betul-betul nak meninggalkan dosa tadi, belum betul-betul nak menyesali dosa tadi. Sehingga akibatnya maka dia akan terpaksa ataupun dia akan terjebak ke dalam satu dosa yang pernah dibuat tadi. Walaupun dia dah bertaubat, dia dibuat dosa tadi tanpa sedar, tanpa dia perasan. Jadi yang ini adalah keadaan yang kita sebut sebagai menjebak kita dengan dosa. Baik, jadi kita tengok sini. Yang kedua, orang yang macam kita lah. Kita rasa apa? Kita nak bertaubat, kita nak jauhkan dosa, tapi kita masih sayang dekat dosa. Dan jiwa ini dipanggil nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Tapi nafsu ni maknanya kita menyesal. Ada menyesalnya nak taubat tadi, tetapi kita masih lagi tidak tinggalkan dosa itu dalam hati kita, masih ada perasaan sayang dan sebagainya. Jadi inilah sebut pada jiwa yang penuh dengan penyesalan, lawamah, jiwa yang selalu menyesal atas dosanya yang berlaku, tapi dia masih buat lagi dengan dosa tu kan. Jiwa yang selalu menyesal atas dosa yang dilakukan, padahal dosa itu bukan daripada dorongan dirinya. Jadi diri dia tak nak, tapi ada. Kat mana kelemahan kita ni? Yang bahagian nombor 2 ni, kat mana kelemahan kita? Kelemahan kita ni oleh kerana kita kurang zikrullah, kita kurang bertafakur, kurang zikir, kurang tafakur, dan kita tak menjaga adab-adab batin di dalam kita beribadah, beramal tadi, maka Allah memberikan pada kita kelalaian. Dan bila kelalaian tu, kita mudah nak patah balik kepada dosa tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Kita kena perhatikan. Jadi kita lihat ini, orang yang beginilah orang yang jenis ikut arus lagi. Ikut arus.
Maknanya dia dah baik dah tinggalkan dosa-dosanya, tapi dia masih ada lagi dosa-dosa yang dia tinggal. Akhirnya dia kata dia nak bagi kepada sahabat-sahabat dia dosa-dosa tadi tu kan. Dia nak share-share lah pula dan sebagainya sampai peringkat akhirnya orang lain pula berdosa. Jadi ini bahaya. Sebab tu perkara yang pertama tentang dosa ni tuan-tuan dan puan ialah bila kita dah bertaubat mesti menyesal. At-taubah nadam. Taubat tu penyesalan. Dan penyesalan ni apa? Penyesalan ni maknanya kita nak gantikan dalam hati kita dengan zikrullah. Nak gantikan dengan tafakkur, berfikir. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa kepada Allah. Yang lupa pada Allah ni lah yang bila kita lupa ke Allah, lalai ke daripada Allah tadi, maka dia akan ada lintasan. Lintasan apa? Syaitan. Lintasan iblis. Lintasan syaitan dan iblis. Jadi taubat yang kedua ni kita kata okeylah taubat, tapi belum lagi sempurna. Taubat sama macam yang pertama tadi, taubatun nasuhah. Dan taubat ini adalah taubat yang dilakukan oleh kebanyakan manusia yang ada di atas muka bumi ini. Allah berfirman dalam surah An-Najm, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yajtanibuna kaba'iral ism wal fawahish illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ard wa iza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa. Sadaqallahul azim. Surah An-Najm ayat 32. Apa Allah berfirman kat sini? Iaitu orang-orang yang diberikan kebaikan itu ialah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kita ni yang sebenarnya tanda Allah bagi kebaikan kat kita, Allah sayang sangat kat kita, Allah khusus sayang yang khusus itu ialah apabila kita buat dosa, apabila kita buat salah, apabila kita buat benda yang mungkar, yang maksiat, yang lalai, maka pada masa itu kita tersedar, terus kita menyesal dan kita menjauhi dosa itu. Dosa besar ataupun dosa kecil, kita menjauhi. Allah gambarkan di sini perkataan yang digunakan ialah menjauhi. Allazina yajtanibuna kasiral ism wal fawahish. Si akhir ayat apa Allah gambar ini, iaitu orang-orang yang menjauhkan dosa besar dan perbuatan yang keji, kecuali yang tersilap kecil-kecil seperti lintasan dalam hati kita tadi, maka Allah akan memaafkannya dan dia lebih mengetahui apa yang ada pada kamu. Kita ni masa kecil-kecil dulu Allah tahulah apa yang berlaku. Jadi kita ni orang yang mana kita lihat kalau kita ada lintasan-lintasan, kita tidak mengikuti lintasan. Ini Allah gambarkan dosa besar, dosa kecil. Sesungguhnya Allah Maha luas keampunannya dan Allah mengetahui apa yang kamu buat daripada kecil lagi, daripada kecil-kecil. Jadi orang yang mendapat kebaikan ni, kita tengok kalau kita dapat kebaikan, kita nak tahu kita dapat kebaikan, kita dapat. Dapat kebaikan ni bukannya dapat nikmat. Sebab orang kafir pun dapat nikmat juga. Orang kafir ada makan. Kalau kita tengok, aku ada makan, ada minum, ada rumah, ada apa, Allah bagi kebaikan pada aku. Kita ingat kita dapat kebaikan dah. Allah bagi semua-semua ni. Yang baik-baik, yang nikmat-nikmat ni. Allah tak bagi aku susah. Contohnya, kita ingat tu nikmat. Itu kebaikan. Sebenarnya kebaikan tu ialah orang yang dapat menjauhkan dosa-dosa yang besar dan maksiat-maksiat. Jadi kebaikan ni, bila Allah SWT menjauhkan kita daripada dosa, itu hakikat kebaikan. Jadi nikmat ni bukan hanya kita dapat benda yang best, benda yang kita suka, tapi bila kita dapat tinggalkan dosa, kita dijauhkan Allah dosa besar, dosa kecil.
kan, maka itu adalah merupakan satu kebaikan. Dan juga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan lintasan-lintasan dalam hati kita. Lintasan dalam hati kita, sehingga terlintas nak buat benda dosa, kita boleh lawan. Terlintas lawan, itu satu kekuatan, satu kebaikan. Maka di sinilah Allah SWT menggambarkan bahawa dia mengetahui apa yang ada pada kita. Jadi sebab tu tuan-tuan puan, kita nak tengok hari ni. Pada hari ni, hari yang ke-10, kita dah mula masuk hari ke-10, bulan Ramadan, 10, 11, 12 sampailah ke-20. Ini maknanya hari di mana Allah ampunkan dosa kita. Kemudian daripada hari ke-20 sampai hari yang terakhir ke-30 atau 29, maka hari itu hari Allah bebaskan kita daripada azab. Allah bebaskan daripada azab. Jadi kata Nabi SAW, sekarang ni pertengahan ni kita menuju kepada keampunan. Maka sebab itulah kita kena tengok satu hari demi satu hari ni, lepas kita jalan ni, tengok berapa banyak dosa yang telah kita tinggalkan. Dosa yang telah kita jauhkan. Yang kita biasa buat, kita tak buat. Contohnya kalau bulan biasa kita suka tengok game, movie. Kita suka tengok benda-benda yang haram, ataupun kita suka mendengar benda yang haram, muzik-muzik yang haram, yang melalaikan. Ataupun bulan biasa kita bercakap benda yang haram, benda yang Allah tak suka, contohnya mengumpat, memfitnah orang, mengadu domba dan sebagainya. Maka dalam bulan Ramadan kita tinggalkan. Dan kalau kita dapat tinggalkan dosa-dosa kita yang zahir, yang batin. Yang batin apa? Contohnya kita tidak maafkan orang. Orang buat salah kat kita, kita marah. Marah tak apa lagi. Lepas tu kita pendam kemarahan kita. Itu dosa. Pendam kemarahan tu dosa. Kalau marah tu fitrah. Orang buat salah kat kita, kita marah. Itu fitrah tu memang biasa. Tapi kita pendam dia, kita simpan dia. Kita simpan tadi tu dosa. Jadi dalam bulan Ramadan kita tengok ada marah yang kita pendam. Ada dengki pada kita. Ada perasaan dengki. Ada perasaan-perasaan kita hasadkan seseorang. Dan sebagainya. Maka kita nak tengok zahirnya, kita boleh tinggalkan dosanya. Batinnya, kita boleh tinggalkan dosa batin. Maka barulah kita dah disebut sebagai diberikan kebaikan. Diberikan kebaikan. Jadi bukan saja kita nak sebut kebaikan itu sebagai satu kebaikan, tapi sebenarnya kebaikan itu adalah barakah untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, hidup bersama cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah kita lihat di sini, apabila berlaku dalam hati kita lintasan-lintasan jahat, lintasan-lintasan jahat, maka lintasan jahat itu dalam lintasan itu dianggapkan sebagai dosa kecil. Segala yang terlintas dalam hati kita, yang dosa tadi, apa yang kita kata, yang benda yang Allah tak suka, dianggap dosa kecil, yang bukan keinginan kita, lintasan. Tetapi kesalahan macam ini dalam ayat yang Allah sebut tadi, Allah maafkan. Jadi sebenarnya lintasan tu dosa, tapi Allah maafkan. Sebab selagi dia tidak ikut apa yang dia terlintas. Ya, sebab itulah kadang-kadang kita sembahyang kan, ada orang tanya, macam mana Ustaz kalau kita sembahyang, tiba-tiba kita teringat banyak-banyak benda. Contohnya kita kata Allah tak kuat lah, tiba-tiba keluar Allah tak kuat lah, Allah tak agung lah. Kita rasa benda lain, contoh cakap sebagainya. Jadi lintasan, bila berlaku lintasan, kita tak buat, maka Allah ampunkan dosa itu. Kira Allah ampunkan kesalahan itu. Sebab lintasan itu boleh jadi datang daripada syaitan, iblis. Tapi dosa tak? Dosa. Sebab itu kita kena jaga diri kita daripada lintasan yang jahat. Macam mana nak jaga diri kita daripada lintasan yang jahat? Yang pertama sekali, lintasan-lintasan ini daripada syaitan. Maka kita banyakkan zikrullah. Syaitan tak akan boleh masuk dalam hati kita kalau kita banyakkan zikrullah. Jadi walaupun kita dah semayang, walaupun kita dah puasa, walaupun kita dah ada semua amalan-amalan, kita kata dah buat
pergi haji, pergi umrah, macam-macam kita buat. Tetapi lintasan tu boleh datang kalau kita tidak ada zikrullah. Kalau kita terputus daripada Allah, maka masuklah syaitan, sehingga syaitan akan memberikan satu lintasan-lintasan. Jadi sebab itulah lintasan ni adalah satu dosa, tapi Allah maafkan sebab belum buat lagi. Oleh kerana di satu dosa, maka bila timbul lintasan, kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Sebab kita bimbang lintasan tu daripada kita, bukan daripada syaitan. Kita mana tahu, kita terfikir, kita terdetik, macam ni, macam ni. Rupa-rupanya bukan daripada syaitan, daripada diri kita sendiri. Oleh kerana itu, maka segala yang terlintas dalam hati ini, apabila hati ini terlintas dengan keinginan-keinginan ataupun lintasan-lintasan tadi, maka dianggap dosa kecil. Dianggap dosa kecil. Kenapa dosa kecil? Sebab dia ada dalam hati kita. Dan bukan keinginan kita, bukan kita hajat, tapi lintasan saja. Maka dia jadi dosa kecil. Kalau memang kita nak, memang kita berniat, memang kita mahu, dan lintasan bersama, maka dia boleh menjadi dosa besar. Boleh menjadi dosa besar. Jadi selagi tak buat, dia tak jadi dosa besar lagi. Bila kita buat, sebab dia bergabung. Orang-orang yang memperoleh kebahagiaan, ni surah Al-Imran, ayat 135, saya bacakan makna je. Orang-orang yang memperoleh kebahagiaan ialah orang-orang yang apabila melakukan keburukan ataupun menganiaya dirinya sendiri, maka mereka segera teringat Allah, kemudian dia pun minta ampun daripada dosa-dosanya. Jadi orang beriman ini akan memperoleh kebahagiaan yang sebenar, bahagia yang sebenar, ialah apabila orang yang buat dosa atau melakukan aniaya tadi, maka dia segera mengingat Allah dan dia pun tinggalkan di pohon ampun daripada Allah SWT. Ini orang yang beruntung, yang bahagia. Kalau tak, orang ini akan menjadi orang yang mengikuti hawa nafsu dia, nak buat dosa. Maka dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Baihaqi, Nabi SAW telah bersabda, setiap mukmin tentu terkena dosa yang menimpanya pada setiap waktu. Jadi mukmin ni mesti ada dosa, tertimpa dosa. Paling kurang lintasan. Lintasan yang dia izinkan untuk berada dalam hati dia. Lintasan jahat lah. Lintasan jahat. Jadi macam mana tak nak lintasan jahat ni? Tak ada cara lain. Kita kena berzikir. Zikrullah. Jadi pada atas ini, keterangan ini, hadis yang disebut oleh Rasulullah tadi, dan juga ayat surah Imran ayat 135, kita menunjukkan bahawa dalil bahawa dosa itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita rawat dia, taubat dia tadi, dan kemudian kita tidak mengekalkan diri kita dalam maksiat dengan kita melakukan taubat. Dan kemudian kita lihat taubat itu pula sekiranya tidak betul-betul lahir dari hati yang ikhlas, yang benar, yang selesa, yang kita kata boleh menjauhkan kita daripada perkara yang Allah murka tadi, maka itulah yang digambarkan sebagai kebahagiaan. Yang ketiga, peringkat yang ketiga, seorang yang bertaubat itu, tetapi dia sentiasa dikalahkan oleh nafsu dia. Dia bertaubat. Ini bukan lintasan. Yang ini dikalahkan, tadi itu dikalahkan lintasan, tapi lintasan tu masih lagi tidak berdosa. Cuma dia kena istighfar, tapi dia dosa yang dimaafkan oleh Allah. Jadi yang ketiga ni pula, seseorang itu bertaubat. Dia bertaubat, ada dosa, ada maksiat sebagainya, tapi pada masa-masa tertentu dia dikalahkan oleh nafsu syahwatnya. Jadi nafsu dia kalahkan dia. Yang tadi itu lintasan. Lintasan ni dia boleh datang daripada syaitan, bukan dia nak, tapi lintasan. Yang ketiga ini memang dia kalah dengan diri dia sendiri. Dia bertaubat juga, tapi dia kalah dengan diri dia sendiri, sehingga dia melakukan dengan nafsu dia tadi itu beberapa macam maksiat. Dan dia sedar bahawa kemaksiatan itu dilakukan dengan sengaja, cuma dia tidak mampu mengekang hawa nafsunya. Jadi tak mampu nak lawan nafsu. Ini yang berlaku kepada kita tengok kadang-kadang sekolah agama kita cerita sikitlah ustaz. Macam mana imam boleh rogol orang?
ustaz boleh rogol orang, adalah tak semua ustaz tak maaf lah kan, ataupun orang baik lah boleh rogol orang, boleh perkosa orang, boleh curi kan. Dia bermula macam mana? Dia bermula apabila dosa yang ada dalam diri kita ni dan kita tak mau menyesal. Ini dia akan ulang balik. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi yang kita sebut ni, makam pertama tu taubat nasuhah lah kan. Maknanya menyesal, dia blok lintasan tadi, lintasan dia blok dengan zikrullah. Kemudian nafsunya pun dia blok dengan mujahadah. Mujahadah. Jadi yang pertama ni, macam mana taubatan nasuhah boleh buat? Yang pertama sekali dia menyesal dosa dia tinggalkan. Kemudian yang kedua, dia blok lintasan dia blok dengan zikrullah. Sentiasa dalam zikrullah, sentiasa dalam keadaan bertafakur, maka lintasan akan di blok, ditahan. Kemudian yang ketiga, dia blok dia punya nafsunya. Nafsunya dengan mujahadah, dengan puasa, dengan bangun malam, qiyamul lail. Dia blok nafsu dia tadi. Jadi yang golongan ketiga ini ialah seseorang yang bertaubat. Dia dah taubat, dah tinggal dosa dia, tetapi dia masih dikalahkan oleh nafsu dia. Nafsu masih kalahkan dia. Maknanya dibiarkan lagi. Yang ini ni dia maknanya tak ada penyesalan, tak ada. Penyesalan pun tak ada, lintasan pun dia tak jaga. Maknanya zikir tak kuat zikir, tak kuat berfikir. Kemudian dibiarkan pula nafsu dia, ikut pula nafsu dia untuk melakukan maksiat. Tapi dia bertaubat. Ini peringkat yang ketiga yang kita kata lebih teruk daripada kedua dan pertama tadi. Dia sedar bahawa dia buat maksiat, dan dia sedar bahawa dia tidak mampu mengekang hawa nafsunya. Tapi dia tetap buat taat, tetap sembahyang, tetap puasa, tapi tak boleh nak tinggalkan dosa tadi. Jadi sebenarnya dalam hatinya itu masih ada lagi keinginan untuk melakukan dosa. Hati dia belum taubat sepenuhnya, masih ada keinginan. Ini masalah dia. Jadi tuan-tuan perempuan, hari ini saya sebut tadi awal tadi, kita kena tengok dosa kita ni. Adakah dosa kita ni memang betul-betul kita tak suka dia? Kalau dosa tu masih lagi kita suka, maknanya nafsu kita, diri kita, jiwa kita masih nakkan nafsu, nakkan pada dosa tersebut. Maka tak boleh nak bertaubat. Ini bukan taubat, ini istighfar saja. Baik. Dan sebab itulah digambarkan kat sini, dia tetap buat taat, dia tetap bertaubat, tetapi dosanya itu, dosa yang ada padanya itu masih tidak dapat dia tinggalkan daripada nafsunya. Nafsunya masih lagi tak dapat. Maka yang inilah yang akan menyebabkan dia menyesali dirinya. Sehingga akhirnya bila dia buat dosa, maka menyesallah dia. Tapi bila menyesal, dia bertaubat, dan hati dia masih lagi sayang dengan dosa. Sebab itu tuan-tuan, hari ini malam petang ni saya nak ajak tuan-tuan, termasuk diri saya jugalah, supaya jangan sayang dengan dosa sikit pun. Kalau kita berdosa, kita nak benci dengan dosa itu. Kalau ada dosa-dosa yang kita sayang, maka itulah jalan-jalan untuk tewas kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tewas. Maka sebab itulah kita lihat sini, jiwa yang demikian, iaitu jiwa yang membiarkan nafsunya menguasai diri dia, membiarkan lintasan menguasai diri dia tadi, atau membiarkan dosa itu tidak dia menyesal tadi, maka nafsu inilah dinamakan sebagai jiwa musawwalah. Musawwalah itu jiwa yang memerintah dirinya. Jiwa yang masih memerintah ini nafsu musawwalah. Jiwa nafsu yang masih memerintah diri dia. Dan inilah yang Allah tegur dalam surah At-Taubah ayat 102. Allah tegur. Dan ada pun orang-orang lain yang sudah mengakui dosanya. Orang-orang yang dah mengaku dosanya, tetapi mereka itu suka mencampurkan amalan yang baik dengan amalan yang buruk. Jadi Allah tegur. Kan kita dah kata aku menyesal lah, tak nak dah buat dosa, tak nak buat. Tapi hati kita punya ada lagi dalam hati kita perasaan sayang, cinta, best yang begitu dengan dosa tadi. Maka Allah gambarkan pada kita,
bagaimana orang-orang lain yang sudah mengakui dosanya, tetapi mereka tidak suka mencampurkan amalan baik amalan baik dengan amalan buruk tadi. Ini surah Taubah ayat 102. Jadi masih lagi ada. Ini yang ketiga. Yang keempat, peringkat yang keempat yang lebih teruk lagi. Ini dipanggil nafsu musawwalah. Nafsu musawwalah ni maknanya jiwa dia ni masih diperintah oleh nafsu. Jadi sebab tu sembahyang, puasa sebenarnya nak menjaga nafsu kita. Sebab tu kita nak kena berlatih disiplin, indibat. Yang keempat ialah peringkat seseorang yang bertaubat tetapi waktunya terbatas. Waktu tertentu je dia bertaubat. Waktu malam dia taubat, siang dia buat balik dosa dia. Dia buat balik mungkar dia. Jadi orang macam ini dia bertaubat tapi tidak ada penyesalan. Hati dia tak ada penyesalan. Bila tak ada penyesalan, maka dia susahlah nak bertaubat dengan betul. Maka setelah dia bertaubat dalam waktu tertentu, pagi taubat, petang main bola, dalam keadaan tak taubat, dalam keadaan terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang keempat ini, dia bertaubat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'. Dibaca doa-doa. Kita kata doa penghulu istighfar, baca istighfar 1000 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi hati dia sikit pun tak ada menyesal dengan dosa. Sikit pun tak menyesal. Jadi apa yang tidak menyesal, maka walaupun dia beristighfar, bertaubat, tapi dia tidak, sebenarnya tak ada keinginan untuk bertaubat. Dia tak terasa nak taubat. Ini adalah golongan yang keempat yang paling teruk sekali. Yang ini pasti dibakar oleh Allah kerana dia tidak boleh menguasai jiwa dia. Pasti dibakar. Kenapa pasti dibakar? Kerana dia tidak ingin bertaubat, tak ingin bertaubat. Dan inilah digambarkan sebagai nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu, iaitu nafsu-nafsu ammarah yang jahat, nafsu ammarah yang yang seronok dengan kejahatan, iaitu jiwa yang sentiasa mengajak pada kejahatan. Jadi sebab tu kita tengok apa tanda orang yang anak ammarah bisu ni. Apa tanda ni kita tengok Apa tanda ni Contohnya dia suka buat benda-benda yang buruk. Dia suka mendekati perkara yang buruk. Dia suka mendekati dosa. Dia suka, seronok. Bila time lalai, seronok dia. Dia seronok lalai. Main game, seronok. Baca Quran tak seronok. Kan? Bila time buat benda-benda dunia ni, dia seronok. Tapi sembahyang tak seronok. Jadi bila hati kita tak seronok, tak dekat dengan kebaikan, dekat dengan keburukan, maka tandanya nafsu kita adalah nafsu ammarah bisu. Nafsu yang amarah, nafsu yang tidak boleh dikawal. Bisu dengan kejahatan, tak boleh kawal. Jadi orang ni bahaya. Kita ada tak? Jadi hari ni kita kena cek. Kalau pemikiran kita, hati kita, tubuh badan kita ni, fizikal kita ni sentiasa berminat, cenderung kepada kebaikan, maka itulah maknanya kita sudah boleh mengawal diri kita. Tapi kalau hati kita dan sebagainya tidak boleh mengikuti kebaikan, maka kita bimbang, kita termasuk dalam golongan yang keempat ini, golongan yang dengan nafsu ammarah bisu, insya-Allah. Jadi golongan ketiga dan keempat ini adalah golongan yang pasti susah di akhirat nanti, sebab dia susah nak bertaubat. Maka kemungkinan kita akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, ke penghabisan yang buruk, insya-Allah. Jadi insya-Allah sikit sebanyak untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita kemampuan. Kita ada 4 jenis golongan 4 jenis golongan bertaubat. Kita cek diri kita. Yang pertama sekali, golongan yang mana dia menyesal. Dia jaga 4 perkara. Dia jaga hati dia menyesal dengan dosa, dia jaga daripada lintasan, dia jaga daripada nafsu.
tak nak buat, tak nak ikut. Kemudian yang keempat, dia akan jaga diri dia daripada perkara yang menjadi sumber. Yang keempat ni kita sebut lagi lah. Jadi tiga. Golongan yang kedua, dia menjaga, dia dah menyesal, cuma lintasan dia tak boleh jaga lintasan. Tapi lintasan ni dia tak buat dan okey. Yang ketiga, dia tak jaga nafsu dia tadi. Dia tidak boleh jaga nafsu dia. Yang ketiga dia tak boleh jaga nafsu dia, sehingga menyebabkan dia rasa macam nak dosa, tak nak dosa begitu. Yang ketiga. Yang keempat, lintasan dia tak menyesal tidak, lintasan tak jaga, kemudian dia punya nafsu pun dia tak jaga. Kemudian yang keempat, dia ikut pula nafsu walaupun dia bertaubat. Yang ini adalah golongan yang tidak ada kekuatan langsung. Yang keempat ni. Jadi insya-Allah, macam mana cara kita nak memproses diri kita? Ikut jadi yang pertama. Maka hendaklah insya-Allah esok kita akan sambung, kalau Allah izin. Kita akan bincang tanda-tanda tahu apa dia tanda kita dah bertaubat, dan kemudian selepas itu kita akan tengok proses macam mana kita nak bimbing diri kita supaya diri kita boleh taubat yang nasuha, insya-Allah. Taubat yang nasuha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tengok insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.